Hai, selamat pagi. Hari ini kita belajar teknologi maklumat dan komunikasi tahun 6. Hari ini kita belajar mengenai makna simbol dalam carta alir. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 22 dan 23. Sambil kamu dengar video, sambil kamu rujuk muka surat 22 dan 23. Kita tengok simbol-simbol dalam carta alir. Ada beberapa simbol-simbol dalam carta alir. Kamu boleh tengok dalam buku teks ya. Surat 23. Simbol yang pertama adalah simbol berbentuk bujur ataupun bujur telur. Ini bukan bulat ni, dia bujur. Okay, bujur yang melintang. Okay, apa nama bagi simbol ni adalah terminal. Ini simbol ni adalah simbol terminal. Okay, simbol ni adalah simbol terminal. Okay, apa maksud simbol terminal? Okay, apa kegunaan simbol ni untuk carta alir? Okay, terminal digunakan untuk menunjukkan permulaan atau penamatan suatu carta alir. Okay, dalam buku teks tu kamu tengok contoh carta alir muka surat 22 itu adalah contoh carta alir. Yang ini adalah simbol bagi terminal. Okay, digunakan untuk menunjuk permulaan atau penamatan suatu carta alir. Okay. Mula dia apabila kita tulis mula, carta alir ni kita bermula dengan mula yang kita belajar minggu-minggu lepas. Awak boleh rujuk balik video minggu lepas yang kita belajar. Okay, tu kamu tengok carta alir bermula dengan perkataan mula dan berakhir dengan perkataan tamat. Okay, mula ni kita buat dia, kita masukkan dia dalam simbol ni bujur ni. Okay, apa mula tu? Perkataan mula menunjukkan permulaan carta alir. Okay, perkataan mula tu menunjukkan permulaan carta alir. Okay, di bawah sekali nanti dah habis nanti carta alir tu kita akan tulis tamat. Tamat tu pun kita akan buat bentuk bujur. Okay, tamat tu perkataan tamat menunjukkan penamatan carta alir. Okay, ini simbol ni yang kita nak, simbol bulat. Okay, so kita tengok simbol seterusnya. Okay, simbol seterusnya yang ini. Ini adalah bentuk segi empat selari. Okay, bentuk segi empat selari. Okay, nama simbol ni adalah input dan output. Okay, input dan output. Okay, apa maksud input? Input digunakan untuk menunjukkan membaca data atau menyimpan data. Okay, input ni untuk menunjukkan membaca data atau menyimpan data. Input ni kita simpan. Okay, manakala yang kedua, simbol ni kita guna untuk untuk kita letak output. Okay, simbol untuk output digunakan untuk memapar atau mencetak data. Okay, nanti saya bagi contoh. Okay, seterusnya kita tengok simbol seterusnya iaitu simbol ni. Ni adalah simbol segi empat tepat. Okay, maksud simbol segi empat tepat adalah proses. Okay, kalau perkataan tu ataupun ayat tu menunjukkan dia adalah proses sesuatu, jadi kita kena buat dia, simbol dia adalah dalam carta alir itu adalah segi empat tepat. Okay, proses digunakan untuk menunjukkan aktiviti pemprosesan yang dilaksanakan dalam carta alir. Itu adalah proses aktiviti pemprosesan. Apa aktiviti yang dilakukan semasa pemprosesan tu? Itu yang kita buat segi empat. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Yang ini adalah simbol seterusnya. Simbol ni adalah bentuk diamond. Simbol diamond ni membawa maksud pilihan. Okay, kalau dalam carta alir tu kamu nak buat sesuatu pilihan, so kamu kena buat simbol ni dalam ayat tu lah. Contohnya, adakah kamu ingin mengahwini putera raja? Jadi kamu kena letak simbol diamond. Okay, simbol diamond ni, pilihan ni digunakan untuk menunjukkan pilihan ya atau tidak yang perlu dibuat dalam carta
alih. Biasanya soalan dalam ni memerlukan jawapan ya atau tidak. Jadi kalau ya atau tidak tu automatik lah. Yang ini adalah simbol diamond. Okay, seterusnya simbol anak panah. Ni anak panah ni, simbol anak panah ni maksud dia adalah maksud nama simbol ni adalah garis alih. Ini garis alih. Jadi maksudnya dia kat mana jata alih tu pergi ke bawah, turun macam tu atau pergi ke tepi ni. Itu maksud dia. Yang ni, simbol ni garis alih. Okay. Garis alih digunakan untuk menghubungkan simbol-simbol dalam kata alih bagi menunjukkan aliran penyelesaian masalah atau aktiviti. Jadi garis alih ni digunakan untuk menyambung simbol-simbol yang kita belajar tadi supaya kita tahulah ke mana arah tuju dia punya penyelesaian masalah tersebut ataupun aktiviti dalam kata alih tersebut. Seterusnya yang ini. Ini adalah simbol bulat ni. Simbol bulat ni, contohnya kalau kata alih tu terlampau panjang, tak boleh buat dalam satu muka surat. Jadi kita akan sambung menggunakan simbol ni. Yang ini kamu akan belajar pada pada aktiviti pembelajaran seterusnya nanti. Yang ini nanti. Apa nama dia? Nama dia adalah penyambung. Ni nama dia penyambung. Penyambung. Kalau kertas kamu tu tak cukup kan, contoh kamu menaipkan tak cukup. Jadi yang ini untuk sambung muka surat sebelah. Jika kamu jumpa benda ni, maksudnya itu adalah penyambungan bagi kata alih yang akan berada di sebelah. Penyambungan digunakan untuk menunjukkan kata alih yang disambung di bahagian lain. Itu maksud saya tadi tak cukup. Jadi kamu boleh sambung menggunakan ni di muka surat sebelah. Kita tengok latihan. Latihan tu kamu boleh rujuk dalam muka surat 24 kalau tak silap saya, buku teks muka surat 24. Ada latihan. Nanti kita akan cuba bincang sama-sama. So, latihan ni saya harap awak tolong salin dalam buku latihan dan nota-nota yang mengenai dengan simbol tadi tu tolong salin juga ya. Saya tuliskan sini nanti kamu buat nota muka surat 23. Kalau tak silap. Nota tentang simbol nota simbol. Nota tentang simbol. Lepas tu latihan yang kamu kena buat adalah latihan muka surat 24. Kalau tak silap saya 24. Kalau 24 tu tak ada, maksudnya 23 lah. 24 ataupun 25. Maaf, bukan 23. Latihan. Nanti kamu tengok muka surat sebelah ni. Nanti kamu tengok slide seterusnya, kamu akan tahu yang itu bentuk latihan yang kamu akan buat. So ini adalah bentuk latihan yang kamu akan buat. Cuba cari dalam buku teks kamu, muka surat apa. Kalau tak silap saya 24. Kalau tak, mungkin 25. Yang ini kamu buat sebagai latihan. Dan nota tadi tu yang tentang simbol tu. Itu pun kamu kena tulis dalam buku latihan kamu. So yang ini, yang ini mula. Ingat carta alih mesti ada mula, lepas tu mesti ada tamat. Ini berbaris, beritahu jenis makanan yang hendak dibeli, beritahu kuantiti makanan yang hendak dibeli, bayar harga makanan, ada wang baki, terima wang, ucap terima kasih, beredar, tamat. Yang ini terima wang. Yang ini terima wang baki, terima makanan. Ada wang baki maksudnya yang ini apa? Jadi kita akan tengok satu-satu. Yang ni latihan. Latihan ni dia nak awak letak simbol-simbol tadi. Dia nak awak letak simbol-simbol. Apa simbol yang kena lukis dekat mula ni kita kena buat. Sama ada simbol bujur ke, bulat ke, segi empat ke, ataupun diamond ke. Macam tu lah. So kita tengok sebelum kita tengok ni, saya bagi masa kepada awak untuk cuba conteng-conteng sikit dekat teks kamu. Cuba simbol mana yang sesuai. Saya bagi masa 1 minit. Jadi kamu cuba.
Cuba ya, nanti kita semak sama-sama. Latihan ni nanti kamu tulis dalam buku latihan ya. Jangan lupa. Okey. Okey, masa dah tamat. So, kita akan bincang jawapan bersama-sama. Okey, mula tu, apa simbol yang kita nak lukis dekat mula? Ya, simbol bujur simbol bujur. Yang lepas tu, ada anak panah iaitu garis alih. Yang ni ada nama dia adalah garis alih bukan anak panah, garis alih. Maaf, silap garis alih nama dia. Yang ini tadi nama dia apa tadi? Apa nama dia tadi? Terminal. Terminal yang bujur ni, yang bentuk bujur tu. Lebih mudah lah saya bagi tahu itu bentuk bujur lah. Bentuk bujur ataupun bujur telur lah. Okay, berbaris ni adalah kita berbaris tu adalah kita buat proses. Proses. So, kalau proses kita buat dia segi empat tepat. Okay. Proses. Lepas tu kita sambungkan dengan garis alih. Okay, beritahu jenis makanan yang hendak dibeli. Beritahu jenis makanan yang hendak beli maksudnya kita buat input. Okay, input. Jadi kita buat bentuk segi empat selari. Okay, input. Input. Beritahu. Kita beritahu pada orang tu apa yang kita nak beli. Okay, kita sambung lagi dengan garis alih. Kita beritahu kuantiti makanan yang hendak dibeli. Yang ini pun input. Ya, input kita beritahu. Input kita bagi tahu sesuatu tu. Yang berbaris itu proses. Jangan silap dengan benda tu. Okay, lepas tu kita sambung dengan garis alih. Lepas tu bayar harga makanan. Bayar harga makanan ni, ini adalah proses. Okay. Proses membeli kuih tadi tu, itu proses dia bayar harga makanan. Okay, lepas bayar harga makanan, okay, kita sambung dengan garis alih. Ada wang baki? Ini soalan. Kalau soalan, confirm lah diamond. Diamond ni bermaksud dia ada ya. Kalau ya maksudnya terima wang baki. Terima wang baki ni adalah output tu input. Masuk input. Input tu masuk, output tu keluar. Output tu keluar. Terima wang baki. Okay. So, ya, terima wang baki. Kalau tak ada wang baki, maksudnya jawapan dia terima makanan. Jawapan dia tidak je lah. Lepas tu, terima makanan yang dibeli. Okay. Kalau berbentuk soalan macam ni, memang dia bentuk diamond. Memang. Tak dinafikan bentuk diamond. Okay. Okay, lepas tu, ucap terima kasih. Ucap terima kasih ni adalah proses. Silap, bukan proses. Yang ini berbentuk segi empat selari. Maksudnya dia adalah output. Okay, berbentuk output. Okay, ucap terima kasih. Kita ucap jadi lepas tu kita beredar. Beredar ni adalah proses habis membeli lah. Jadi tamat. Tamat tu sama dengan mula. Okay. Tamat dengan mula memang dia bujur ni. Memang bentuk bujur je. Okay. Berbaris ni dengan beredar ni adalah proses. Berbaris, bayar harga makanan, beredar adalah sesuatu proses yang kita buat semasa kita membeli kuih. Yang ini input. Beritahu makanan nak beli, berapa kuantiti, lepas tu ada wang baki. Yang ini adalah jenis soalan. Soalan yang melibatkan ya dengan tidak, kita kena buat diamond. So, yang ini adalah terima wang baki. Terima wang baki ni adalah input. Yang ini pun input. So, ucap terima kasih ni output. Okay. So, yang ini nanti tolong buat semula dalam buku latihan awak ya. Caranya senang je. Awak bijak screenshot boleh. Stop kan boleh. Okay. Okay, terima kasih. So, saya ada satu latihan. Dekat link bawah video saya ni ada satu link.
Jadi awak klik link tu dan awak jawab latihan kuis tersebut dan markah untuk kuis tu awak hantar dekat grup respon. Okey, itu saja. Terima kasih. Kalau tak faham boleh ulang semula dan jangan lupa buat latihan latihan tentang yang kita belajar tadi dan kita latihan yang kita belajar tadi dan nota-nota tu tolong salin. Lebih baik awak menyalin, jangan putus state. Menyalin lebih baik supaya awak senang ingat apa yang awak salin. Okey, saja. Jangan lupa buat latihan di bawah Buat latihan di bawah video ni ada latihan kuis. Tolong jawab.